Bertemu sekali lagi dalam ruangan. Kenapa restoran boleh tutup? Bagaimana mengelaknya? Video kali ini kita fokuskan kepada penyebab senyap yang boleh mengakibatkan sesebuah restoran itu tutup. Penyebab tersebut adalah ketirisan yang berlaku akibat dari aktiviti-aktiviti pekerja yang berlaku di luar pengawasan kita. Aktiviti-aktiviti tersebut akan mendatangkan kerugian kepada perniagaan, tetapi ianya tidak dapat dikesan kerana semuanya berlaku sewaktu ketiadaan pengawasan. Antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah makanan-makanan pekerja yang di luar peruntukan yang ditetapkan, juga penggunaan bahan-bahan yang digunakan bagi keperluan peribadi pekerja-pekerja, dan juga kecurian yang dirancang dan tidak dirancang berlaku secara berleluasa tanpa dapat dikesan. Ianya hanya boleh diragukan sahaja, sama ada duit kutipan perniagaan atau barang-barang yang boleh dijual yang terdapat di dalam premis. Sebelum ini, semasa pengendalian pekerja-pekerja saya di setiap premis, saya hanya meletakkan kepercayaan kepada pekerja-pekerja sebagai pengurus bagi mengawal tentang kecurian atau ketirisan-ketirisan ini jika berlaku. Seperti mana yang kita bentangkan di video sebelum ini, lama-kelamaan, para pekerja yang memiliki kepribadian yang kurang baik akan nampak peluang-peluang dan membuka ruang bagi mereka bertindak atas kelalaian kita. Kebanyakan dari mereka ini merupakan golongan yang memiliki tingkatan teratas dalam hierarki operasi sesebuah restoran itu, kerana sebarang tindak tanduk mereka tidak diragukan oleh golongan-golongan bawahan. Permasalahan ini berlaku akibat dari kita sebagai pembentuk sistem operasi tidak menutup ruang-ruang yang mendatangkan ketirisan-ketirisan ini. Saya mendapat satu pengajaran yang sangat penting bagi menghindarkan perkara-perkara ini dari berlaku. Ianya digunakan oleh sebuah syarikat pembuat makanan yang terkenal. Saya percaya dengan mempraktikkan sistem kawalan barangan harian dapat membendung masalah ini. Ini kerana setiap stok barangan akan diaudit setiap hari mengikut blok-blok yang ditentukan oleh pengurusan setiap operasi. Dan ahli-ahli yang menjalankan tanggungjawab tersebut akan mengikut sistem penggiliran bagi membuka maklumat-maklumat tentang urusan operasi sistem diketahui oleh semua pekerja. Dengan ini, sebarang kejanggalan perkiraan akan segera dapat dihidu oleh penyelaras operasi sistem. Sebelum ini, saya hanya mengikut kepada perkiraan berapa pendapatan, tolak belanja dan menghasilkan keuntungan tanpa melihat ketirisan-ketirisan ini. Secara perkiraannya, dengan pendapatan RM5,000 sehari, untuk ketirisan dan kecurian RM300 sehari memang tidak dapat dikesan oleh sistem. Tetapi jika dihitung, kita telah kerugian RM9,000 setiap bulan. Ianya boleh datang dari makanan dan barangan yang digunakan oleh pekerja-pekerja seperti Milo, Nescafe dan barangan yang mahal seperti udang, sotong, ikan-ikan dan banyak lagi barangan yang digunakan oleh pekerja-pekerja yang terlepas pandang oleh pengusaha restoran. Ini belum termasuk barangan yang boleh dijual seperti sudu garpu, tong gas, rempah ratus dan sebagainya. Dan ketirisan yang paling besar sebenarnya berlaku di cashier. Kepada yang tidak pernah melaluinya mungkin tidak dapat melihat kesahihannya. Tapi bagi saya, setelah 16 tahun berkecimpung dalam bidang ini, setiap liku-liku dan kerenah pekerja-pekerja ini telah menjadi sebati dengan kehidupan saya. Saya boleh mengesan sebarang kecurian atau ketirisan dengan hanya melihat laporan keuangan sesebuah perniagaan.
Tunggu sambungan di siri yang akan datang di page yang sama, iaitu Cucur Vending. Saya akan kongsikan banyak lagi pengetahuan yang berharga ini. Ingat, kenapa restoran boleh tutup? Bagaimana mengelaknya?